Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku lagi, Effendi Osman. Seperti yang korang minta, video kali ini adalah perbandingan antara Coros PS2 dan juga Forerunner 245. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton, subscriber channel Effendi Osman. Alhamdulillah kita dah sampai 1000 subscriber dan aku telah mengaktifkan YouTube program untuk bereklan dekat aku punya channel. Pertama sekali aku nak minta maaf kalau iklan ni akan mengganggu sedikit keselesaan korang untuk menonton video. Tapi aku terpaksa onkan benda ni sebab aku nak cari modal untuk beli produk untuk review untuk channel ni. So, tanpa membuang masa, mari kita mulakan perbezaan antara PS2 dan juga Forerunner 245. Untuk memudahkan korang, aku akan pecahkan video ni kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah harga, kedua adalah binaan dan juga reka bentuk, ketiga kita akan pergi kepada bateri, sensor dan juga GPS, keempat kita pergi pada fungsi, kelima kita akan pergi kepada mod sukan atau aktiviti yang ada dalam jam ni, keenam paparan semasa aktiviti dan selepas aktiviti, ketujuh ketepatan GPS dan juga heart rate monitor, dan ke-8 adalah kesimpulan untuk kesemua dan pendapat peribadi aku mengenai kedua-dua jam ni. Jadi mari kita pergi kepada satu persatu. Dari segi harga, PS2 berharga sekitar RM899, manakala Forerunner 245 tar RM1,450 dan ke bawah lah macam tu. Macam sekarang harga dia adalah RM1,430. Tapi untuk pengetahuan korang, Garmin selalu buat diskaun. Jadi harga dia kadang-kadang turun sehingga RM1,200, RM1,100. So jadi untuk harga, PS2 memang tiada tandingan. Harga dia adalah RM899. Manakala Forerunner 245 untuk masa sekarang harga dia adalah RM1,430. Tetapi akan ada diskaun, cuma masa ni aku tak pasti. Korang boleh selalu check dekat website Garmin untuk tengok harga sebenar atau harga pada masa terkini. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk dan binaan. PS2 menggunakan LCD jenis Always On Memory LCD, manakala Forerunner 245 menggunakan Memory in Pixel. Saiz skrin kedua-duanya lebih kurang sama, 1.2 inci, 1.2 inci, 240x240 pixel. Okey, untuk material binaan pula, kedua-duanya juga menggunakan material yang sama, iaitu fiber reinforced polymer. Kedua-duanya juga mempunyai rating ATM sebanyak 5 ATM. Maksudnya di sini kedua-duanya boleh digunakan sedalam 20 meter. Untuk tali, kedua-duanya juga silicone band. In fact, tali kedua-duanya adalah sama lebih kurang. Ini 20mm dan ini juga 20mm. Korang boleh tukar kalau korang nak. Kemudian kita pergi pula kepada bateri, sensor dan juga GPS. PS2 kalau ikut bateri, untuk smartwatch punya mode boleh bertahan selama 20 hari. Forerunner 245 smartwatch mode boleh bertahan selama 7 hari. Untuk GPS mode, PS2 boleh bertahan selama 30 jam. GPS mode untuk Forerunner 245 boleh bertahan selama 24 jam. Okay, untuk pengetahuan korang, hari tu aku sempat buat simulasi dengan kedua-dua jam aku pakai. Aktiviti yang sama iaitu 1 jam 19 minit. PS2 penurunannya adalah sekitar 5%, manakala Forerunner 245 penurunannya adalah 9%, daripada 97% kepada 86%. Benda ni sesuatu yang luar biasa lah pada pendapat aku. Untuk sensor pula, PS2 ada optical heart rate, Forerunner 245 ada optical heart rate. PS2 tiada pulse oximeter, tapi Forerunner 245 ada pulse oximeter. Pulse oximeter ni digunakan untuk mengesan kandungan oksigen dalam darah. Okey, selain itu juga untuk PS2 ada ABC, iaitu kita panggil altimeter, barometer dan juga kompas. Manakala Forerunner 245 tiada altimeter, barometer dan juga kompas. So, itu perbezaan yang ketara untuk dua model ni lah. Okey, untuk GPS, kalau tengok kat sini, PS2 ada GPS QZSS, ada GPS QZSS dan juga GLONASS, ada GPS dan juga Beidou. Untuk Forerunner 245 pula ada GPS only, ada GPS plus GLONASS, ada juga GPS plus Galileo. Ultra Track ni kedua-duanya ada, tapi untuk Forerunner 245 kita panggil Ultra Track, dan untuk PS2 dipanggil
Ultra Max. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan fungsi. Kedua-dua jam ada bacaan Virtual Max, tetapi di sini untuk PS2 tiada bacaan Virtual Max di dalam jam. Korang boleh akses bacaan Virtual Max di dalam smartphone melalui aplikasi Coros. Kalau tengok kat sini bacaan adalah 43. Yang bagusnya di Garmin, korang boleh akses Virtual Max di dalam jam tanpa perlu lihat pada aplikasi di smartphone. Tetapi ada juga informasi ni pada smartphone. Cuma dalam jam ada informasi, tetapi Coros PS2 tiada, hanya ada di dalam smartphone. Tengok sini 44 dan bacaan di Coros pula adalah 43. Untuk Forerunner 245 kita ada training status. Dekat PS2 tiada training status. Apa itu training status? Kalau tengok kat sini, ni adalah training status. Dia memberitahu kondisi aku punya badan buat masa sekarang. Kalau tengok kat sini, performance indicator aku adalah maintaining. Okey, kedua-duanya ada training effect. Apa itu training effect? Adalah bacaan selepas korang melakukan aktiviti. Okey, untuk akses kepada training effect, kita boleh tengok kepada last activity. Okey, ini adalah training effect atau kita panggil TE. Kedua-duanya ada. Untuk Coros PS2 boleh tengok di AI Trainer. So kita tengok pada aktiviti yang terakhir. So dekat sini pun ada juga anaerobic TE, training effect, aerobic TE, anaerobic TE. Dan kedua-duanya juga ada informasi training effect ni di dalam smartphone. Ada race predictor dan Coros 2 tiada race predictor. Kalau tengok kat sini, ni adalah predictor daripada berdasarkan aku punya fitness masa. Ada informasi ni dekat Forerunner 245, tiada pada Coros PS2. Stress, all day stress tracking. Kat sini kita boleh tahu kita punya kondisi stress berapa. Tiada pada PS2. Selain itu juga ada juga informasi body battery. Untuk Garmin kita panggil body battery, tapi untuk Coros dipanggil lain, tak silap aku, dia bukan body battery. Kalau tengok kat sini, okey, ni stamina 80% balance. Selain itu juga Garmin ada fungsi tambahan iaitu virtual partner, di mana kalau korang lari seorang diri, korang boleh create virtual pacer korang. Tiada pada PS2. Selain itu juga ada fungsi virtual run pada PS2, di mana korang boleh pairkan jam dengan aplikasi Zwift. Jadi korang boleh berlari dengan pelari-pelari seluruh dunia yang mana menggunakan aplikasi Zwift. Selain itu juga ada fungsi kawalan muzik. PS2 tiada fungsi kawalan muzik. Jadi dekat sini sekiranya korang lari dan suka dengar lagu, korang boleh tukar playlist tanpa perlu keluarkan smartphone. Korang boleh tukar playlist hanya dengan menggunakan button control yang ada pada jam tangan Forerunner 245. Kalau lihat di sini memang banyak perbezaan antara fungsi atau features yang ada. Kita boleh nampak Forerunner 245 memang didatangi dengan pelbagai features. Untuk Coros PS2 aku boleh kata untuk aplikasi asas sudah cukup.